Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur pada Allah Taala. Malam ni kita dapat sambung untuk siri yang ke-8. Bahagian pertama, siri ke-8 yang mana kita akan cover, kita akan lihat daripada 10 tahun yang berikutnya, bermula daripada tahun 30 Hijrah sehingga tahun ke-40 Hijrah. Jadi tengoklah, kita akan pilih dua peristiwa yang penting untuk kita bincangkan pada malam ini. Sebelum itu kita ucapkan selamat datanglah kepada rakan-rakan kita yang sudah masuk. InsyaAllah kita sama-sama dengar apa isi kandungan yang nukilan Al-Imam Ibnu Al-Athir berkenaan dengan peristiwa sejarah Islam. Mungkin kita tak dengar, kalau dengar pun kita tak tahu sumbernya daripada mana. Jadi ini kita mudah-mudahan bila kita baca kitab ini, kita tahu rupanya apa yang kita tahu itu dicatatkan oleh kitab sejarah yang muktabar seperti Al-Kamil fi Tarikh. Dan malam ini juga berkemungkinan tidak bersama kita kan. Encik Suhail tak dapat bersama kita pada malam ini kerana beliau ada urusan yang perlu diselesaikan. Tak apa, kita teruskan seperti biasa insya-Allah. Okey, kami Fitareh siri ke-8 bahagian yang pertama. Masih lagi bahagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Hari ini kita lihat kisah yang ke-7 yang mana kita pilih tahun ke-30 Hijrah, iaitu peristiwa berkenaan peperangan seorang sahabat yang dikutai oleh seorang sahabat bernama Huzaifah bin Al-Yaman di Al-Bab dan perintah pembukuan Al-Quran, ataupun dalam tajuk asalnya kitab berbahasa Arabnya Dzikru Ghazwi Huzaifah Al-Bab wa Amru Al-Masahifi. Okey, itu tajuk yang bahasa Arab dalam kitab Al-Kamil. Kalau ada rujukan ataupun kitabnya, boleh dirujuk jilid yang ketiga, halaman yang ke-8. Sebelum kita masuk, sebelum kita baca untuk permulaannya, kisah ini amat terkenal, ataupun bagi yang siapa yang belajar pengajian Islam berkenaan dengan ulum Quran khususnya, akan tahu sejarah peristiwa pembukuan Al-Quran. Dan kisah itu bermula daripada, ataupun kita kata antara sahabat yang ada ketika peristiwa itu ialah Huzaifah ini, Huzaifah bin Al-Yaman. Selain daripada dicatat dalam kitab ulum Quran, turut dicatat dalam kitab sejarah seperti mana Al-Kamil ni. Jadi kita baca baliklah. Rupanya apa yang ditulis dalam ulum Quran tu dirujuk ataupun merujuk juga ke dalam kitab sejarah ini. Jadi kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif Dzikru Ghazwi Huzaifah Al-Bab wa Amrul Masahifi. Okey, saya baca dulu, kemudian kita akan ulaslah, tengok yang mana yang tu. Yang mana yang berkenaan kita akan ulaskan. Wa fiha surifa Huzaifah ani Ghazwil Ghi ila Ghazwil Bab madadan li Abdurrahman bin Rabi'ah. Wa kharaja ma'ahu Sa'id bin Al-As fabalagha ma'ahu Azerbaijan wa kanu يجعلون الناس غدا فأقام حتى عاد حذيفة ثم رجع. فلما عاد حذيفة قال لسعيد بن العاص لقد رأيت في سفرتي هذه أمرا لئن ترك الناس ليختلفن في القرآن ثم لا يقومون عليه أبدا. قال وما ذاك؟ قال رأيت أناسا من أهل الحمص يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم
وأنهم أخذوا القرآن عن المقداد ورأيت أهل دمشق يقول إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم ورأيت أهل الكفة يقولون مثل ذلك وإنهم قرأوا على ابن مسعود وأهل البصرة يقولون مثل ذلك وأنهم قرأوا على أبي موسى ويسمون مصحفه Lubabul Qulub. Okey, ini teks yang dicatatkan oleh Imam Ibnu Al-Athir rahimahullah taala. Jadi kita lihat yang pertama berkenaan dengan apa peristiwa yang menyebabkan Al-Quran dibukukan, disusun semula pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Ini masih lagi dalam pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Kalau kita lihat kelas yang minggu lepas, ataupun kita dah bincang ataupun saya dah sampaikan berkenaan dengan peperangan pertama orang Arab dengan orang Turki. Dan kat situ disebut satu tempat namanya Al-Bab. Dan saya pun dah jelaskan Al-Bab tu apa. Sekarang ni nama sebagai Derban. Derban ni satu tempat yang terletak di Republik Dagestan di Rusia sekarang. Dekat sebelah Laut Kaspia ataupun Laut Khazar. Okey, itu adalah Al-Bab. Jadi kita juga dah kenal pada minggu lepas siapakah Abdul Rahman bin Rabi'ah. Beliau panglima perang yang diutuskan oleh saudaranya Salman bin Rabi'ah untuk meluaskan kawasan Islam di wilayah kawasan utara di belah Turki, di belah Al-Bab, di belah kawasan-kawasan yang didiami oleh kaum Turki Khazar ketika itu. Dan kali ini kita lihat, salah seorang sahabat yang turut serta dalam peperangan itu ialah Huzaifah bin Al-Yaman. Beliau pada asalnya ditugaskan untuk ke Ray. Ray ini Ray ini terletak di Iran sekarang ni. Dia terletak di kawasan dengan Tehran, dalam kawasan segitu. Jadi Huzaifah dia pindah, dia tukar keputusan daripada Ray untuk membantu Abdul Rahman bin Rabi'ah memerangi orang-orang Turki ataupun di kawasan Al-Bab. Di Al-Bab ni didiami oleh orang Turki lah. Turki yang menganut agama Yahudi ataupun kita kata berasimilasi dengan bangsa Yahudi dan menganut fahaman kita kata Judaism. Jadi ketika itu bersama Huzaifah adalah seorang lagi sahabat bernama Sa'id bin Al-As. Fabalara ma'ahu Azerbaijan. Mereka sampai. Lepas tu ketika itu berlaku kita kata selepas daripada selesai tugasan mereka berdua, Huzaifah dan Sa'id bin Al-As di Al-Bab, kawasan Turki di sekitar yang kini juga digelar sebagai Azerbaijan, kawasan sekitar situ lah. Okey. Qala li Sa'id bin As. Huzaifah ni berkata kepada Sa'id bin As. Mereka berdua ni bersembang lah. Laqad ra'aitu fi safarati hadhi amran lain tarakan nas la yakhtalifana fil Quran thumma la yakumuna alaihi abada. Huzaifah berkata kepada Sa'id, sungguhnya aku telah memerhatikan, telah melihat dalam perjalananku satu perkara yang sekiranya dibiarkan, sekiranya tidak dibetulkan, tidak diambil tindakan, orang Islam akan berselisih faham ataupun berbeza-beza dalam pembacaan Al-Quran. Dan sekali akhirnya mereka terus meninggalkannya sebab banyak sangat perbezaan. Qala. Lepas tu Sa'id pun kata, apakah itu? Apakah yang kamu maksudkan tentang perbezaan Al-Quran, pembacaan Al-Quran itu? Huzaifah pun berkata kepada Sa'id, qala ra'aitu unasa min ahli Hims. Okey, yang pertama macam orang dua nak balik itulah kan, lepas habis selesai tugas mereka bersembang kan, sebab mereka berdua ni kan antara sahabat yang jauh kan, dihantar jauh daripada Madinah. Jadi mereka nampaklah perbezaan ataupun keadaan
umat Islam yang di luar kawasan Madinah tu. Kemudian dia orang sembang lah macam tu. Jadi Huzaifah dia pun katalah, weh, macam tu dah bahasa kita, aku lihat penduduk Hims. Hims ni kota di Syria, Hims ataupun sekarang Homs, Homs pun ada. Sekarang ni di negara Syria. Yaz'amuna, penduduk Hims mendakwa, mengatakan bahawa bacaan mereka itu adalah lebih baik daripada semua bacaan yang lain. Oh, dah start dah ni. Start mengklaim ataupun mengatakan masing-masing pihak diri masing-masing itu lebih baik daripada orang lain. Kata yang first ni Huzaifah kata ahli Hims mendakwa bahawa bacaan Quran mereka lebih tepat, lebih betul daripada yang lain sebab mereka ambil daripada Miqdad bin Aus, silap saya. Tapi boleh tengoklah. Seorang sahabat Miqdad ni yang meriwayatkan Al-Quran. Miqdad ni sahabat yang menyampaikan Al-Quran, menyampaikan bacaan Al-Quran untuk guru Al-Quran lah kepada penduduk Hims di Syria, di Syam. Kemudian Huzaifah kata lagi, ra'aitu ahli Dimashq yaqul, okey, ahli Dimashq pula Damsyik. Damsyik pula, tadi Hims ni Damsyik pula. Okey. Ra'aitu ahli Dimashq yaqulu, ahli Damsyik pun berkata juga, inna qira'ahum khairun min qira'ati ghairihim. Lepas tu ahli Damsyik pun kata benda yang sama juga. Ra'aitu ahli Kufah yaqulu mislu zalika. Ahli Kufah pun sama, kota Kufah sekarang di Iraq, dan pun cakap benda yang sama, claim benda yang sama. Wa annahum qara'u ala Ibni Mas'ud. Ahli Iraq ni ataupun ahli Kufah ni mula mengambil bacaan daripada Ibnu Mas'ud. Wa ahli Basrah yaqulu misla zalik. Pun sama juga ahli Basrah. Wa annahum qara'u ala Abi Musa. Mereka ni ambil bacaan daripada sahabat Nabi Abi Musa al-Ash'ari. Wa yusammuna mashafu lubabul qulub. Sehingga kan penduduk Basrah tu menamakan mashaf yang mereka gunakan ataupun bacaan mashaf yang mereka gunakanlah dalam baca Al-Quran itu sebagai lubabul qulub. Jadi kita lihat kat situ ada perbezaan bacaan dan penduduk, kita kata umat Islam ketika itu di sekitar di luar Madinah, iaitu yang kat sini disebutkan oleh Huzaifah. Di Syam kita lihat ada Hims dan Damsyik. Kalau di Iraq ada Kufah dan Basrah. Dua kota ni kita kata dua kota yang utama ataupun yang kita kata penting lah kan ketika itu. Cuma dia berada di luar kawasan penguasaan Madinah. Kalau Madinah dia tak berlaku persisian sangat sebab ada khalifah kat situ, ada sahabat ramai kat situ. Jadi cuma yang kawasan-kawasan yang jauh tu. Jadi kita kata itu adalah rentetan daripada usaha pertama yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, pengumpulan Al-Quran. Dan kita pun dah bincangkan juga sebelum ini dalam perang Al-Yamamah, macam mana Khalifah Abu Bakar berusaha untuk menyelesaikan isu ramainya sahabat yang syahid ketika peperangan Al-Yamamah. Okey. Itulah gambaran ataupun Huzaifah bin Al-Yaman mengadu kepada Sa'id bin As tentang isu perbezaan bacaan Al-Quran. Dan peristiwa ini juga menjadi turut dibincangkan dalam kita kata ilmu qiraat. Ilmu qiraat Al-Quran yang ada qiraat as-sab'ah, qiraat al-asyarah, dan banyaklah. Kat situ adalah dibincangkan kenapa munculnya qiraat yang sebegitu. Sebab mereka ambil daripada sahabat-sahabat yang begini. Tapi sekarang ni tak menjadi persisihan dah lah kan, sebab kita semua sepakat guna Rasa Usmani dan qiraat tu An Asim, qiraat Asim. Okey. Kita lihat yang seterusnya pula. Ibn Athir sambung lagi, falamma wasalu ila al-Kufah akhbiru Huzaifah الناس بذلك وحذرهم ما يخاف فوافقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من التابعين وقال له أصحاب ابن مسعود ما تنكر ألسنا نقرأه على قراءة ابن مسعود فغضب حذيفة ومن وافقه
وقالوا إنما أنتم أعراب فاسكتوا فإنكم على خطأ. وقال حذيفة والله لئن عشت لآتين أمير المؤمنين ولأشيرن عليه أن يحول بين الناس وبين ذلك. فغلظ له ابن مسعود فغضب سعيد وقام، وتفرق الناس وغضب حذيفة وسار إلى عثمان فأخبره بذلك رأيي وقال أنا النذير العريان فأدرك الأمة. Okey. Seterusnya Ibn Asir menyambung lagi penceritaannya. Jadi ketika mana dah balik kan, Huzaifah dan Sa'id bin As kan, balik daripada Al-Bab, mereka dengan pasukan tentera dia sampai di Kufah. Jadi kita lihat tadi Kufah, siapa yang ni kita punya ni ketuanya atau rujukannya Abdullah bin Mas'ud. Okey. Sampai di Kufah. Lalu Huzaifah pun berceritalah, bagi tahu akhbar Huzaifah An-Nas, beliau kita kata seolah macam berkhutbah ataupun beri pidato lah, ataupun menceritakan apa yang dia nampak tadi tu lah, dan kerisauan beliau terhadap perbezaan bacaan Al-Quran itu. Sebab dia risau. Lepas tu lepas dah habis selesai berpidato menyampaikan apa yang dia rasakan tadi tu, ada sebahagian para sahabat Nabi yang berada di Kufah itu bersetuju, dan ramai tabi'in pun bersetuju dengan apa yang disampaikan ataupun dikatakan oleh Huzaifah tadi. Macam seolah macam kita bayangkanlah Huzaifah tu berpidato depan khalayak. Sebab orang Arab ni dia suka kan cakap umum. Dia kata dia berani. Kalau nak cakap apa-apa dia kata ya ayyuhan nas. Dia akan jerit kat tengah-tengah kawasan lalu lalang tu supaya orang akan dengar. Kalau siapa tengok cerita orang Arab ni biasa contohlah, mereka perangai dia jenis macam tu. Nak umumkan sesuatu dia akan panggil semua datang kepada dia dengar. Jadi ketika itu ramailah tabi'in dengan sahabat Nabi yang bersetuju dengan apa yang Huzaifah kata. Tapi dalam kalangan mereka yang ada kat situ, qala lahu ashabi Ibnu Mas'ud, ada muncul geng-geng. Itu geng ataupun kumpulan-kumpulan kita kata yang kita kata mungkin berguru dengan Abdullah bin Mas'ud ni. Itu kita kata pada zaman sahabat Nabi pun dah kita kata dah muncul kumpulan-kumpulan ataupun grup-grup yang kita kata menjadi yang melingkung lah, yang duduk mungkin kepada seorang guru ataupun seorang masyarah, seorang tokoh sekian, mereka menjadi kita kata seolah macam circle lah, kita kata kumpulan yang khusus, mereka tak termasuk dah dalam golongan orang awam. Jadi ketika itu kita kumpulan yang famous lah atau kumpulan yang terkenal ataupun yang menjadi satu buah mulut masyarakat ketika itu di Kufah ialah geng-geng yang mendapatkan bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud. Kita lihat apa yang mereka kata. Ma tankir, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Mereka ni macam tak puas hati sebab Huzaifah meluahkan rasa kebimbangan dia, kebimbangan beliau terhadap perbezaan ni. Tapi mereka ni geng-geng anak ataupun kita kata kumpulan-kumpulan mungkin murid lah Ibnu Mas'ud ni merasa tak puas hati. Kenapa macam tu? Kita orang ambil dengan Ibnu Mas'ud biarlah. Kenapa nak dipersoalkan? Alas nak orang lelaki Qira'ah Ibnu Mas'ud, bukan kita ambil daripada Ibnu Mas'ud. Itu kita nampak dah lebih daripada kuah. Seolah macam kuah tu dah melebihi sudu dah, seolah macam tu lah. Anak murid over sangat daripada tok gurunya sendiri. Itu kita nampaklah hari ni macam mana kan, berlaku jugalah hari ni. Kita anak murid ataupun pengikut lebih terlampau kita kata melampau sangatlah daripada tok gurunya yang taklah seperti anak murid dia tu kan, tapi terlampau sebab rasa mungkin tak asup ataupun rasa kata tu rasa hebat sehingga mengeluarkan kenyataan yang melebihi kata-kata gurunya sendiri. Faradhi Huzaifah, hal ini menyebabkan Huzaifah marah. Dan orang yang bersetuju dengan Huzaifah tadi pun marah juga. Seolah macam kecoh lah ketika itu kan. Apa orang tiba-tiba ni? Qalu. Okey, faradhi Huzaifah wa man wafaku. Qalu inam antum Arab. Faskatu fa innakum al khata. Lepas tu geng-geng
ataupun sahabat-sahabat yang tabi'in yang menyokong, yang setuju dengan Huzaifah ini pun cakap balas balik. Engkau tu orang yang baru je Arab ni kita kata macam kita kata bukan Arab yang pure lah, ataupun kita kata Arab ni Badui lah, orang Badui. Sebab itu Kufah ni asalnya adalah kamp tentera. Mereka ni buat apa? Asalnya penduduknya buat pengembala sebagainya. Jadi para sahabat dan tabi'in ini kau backup balik Huzaifah, dia kata. Kamu semua ni orang Badui semua. Kan, baik kamu semua diam. Kan, kamu semua ni dah melakukan kesalahan. Dia berbalah yang tu lah. Dah diamlah semua, tak payah cakap lah. Kau semua tu bukannya kau ni Badui je kan, soalan itu lah kalau kita kata bahasa kita lah. Macam tu. Maka Huzaifah berkata, Wallah la'in ashtu aku demi Allah aku akan sampaikan perkara ini kepada Amirul Mukminin, itu Uthman bin Affan, supaya beliau menyelesaikan perkara ini. Fa'aghlaza lahu Ibnu Mas'ud faradiba Sa'id wa qama tafarraqa an-nas wasara ila Uthman. Okey, habis semua tu fa'aghlaza lahu Ibnu Mas'ud. Jadi hal ini pun sampailah kepada Ibnu Mas'ud. Jadi hal ini telah menyebabkan Huzaifah marah, apa semua, Sa'id pun tak puas hati juga. Jadi kecoh lah ketika itu. Akhir sekali Huzaifah mengambil keputusan pergi kepada Uthman terus di Madinah. Wasara ila Uthman fa akhbiruhu billadhi ra'a. Begitulah cerita dia ketika itu berlaku di Kufah asalnya. Sebab itulah kenapa perlunya satu penyatuan supaya tidak kata dalam kalangan umat Islam ni ada ta'assub lah. Nak berbeza tak apa, tapi jangan sampai ta'assub sangat. Apatah lagi dalam benda-benda yang usul, benda-benda yang utama. Fajama'a Uthman sahabah wa akhbiruhum al-khabar. Fa'azamuhu wa ra'au jami'an ma ra'a Huzaifah. Fa'arsala Uthman ila Hafsah bint Umar an arsili ilayna bis-sahfi nansakhiha. Wa kanat hadhihi as-suhuf هي التي كتبت في أيام أبي بكر فإن القتل لما كثر في الصحابة يوم اليمامة قال عمر لأبي بكر إن القتل قد كثر واستحر بقراء القرآن يوم اليمامة وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء فيذهب من القرآن كثير wa inni ara an ta'ammara bi jam'il Quran. Inilah yang saya sebut tadi sedikit berkenaan sebelum tu. Jadi apabila Uthman dah sampai, dah dapat berita daripada Huzaifah tadi, Huzaifah bin Al-Yaman, Uthman pun mengumpulkan para sahabat dia. Kira macam ahli mesyuarat dah. Ahli mesyuarat kalau negeri, ahli mesyuarat negeri. Kalau kita kata kerajaan persekutuan, kabinet-kabinet, menteri kabinet, macam itulah. Lepas tu dia bincangkan, mereka bincangkan isu ini. Kemudian akhirnya sahabat-sahabat ataupun kita kata para sahabat ahli mesyuarat khalifah ketika itu bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh Huzaifah. Lalu Uthman bin Affan menghantar utusan kepada Hafsah binti Umar, anak kepada Umar bin Al-Khattab, yang ketika itu menyimpan mushaf yang pertama ataupun dikenal sebagai mushaf Al-Imam. Itu mushaf yang dikumpulkan pertama kalinya oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada simpan dalam rumah Hafsah. Maka ketika itulah yang selebihnya mengapa munculnya mushaf Al-Imam ni, seperti mana yang saya sebut tadi lah. Ramainya syahid para sahabat di peperangan Yamamah, sehingga Umar Al-Khattab sendiri mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar ketika itu untuk mengumpulkan Al-Quran. Ibnu Al-Athir menceritakan balik apa yang berlaku sebelum Uthman ya. Seterusnya, fa'amar Abu Bakr Zaid bin Sabit fajama'ahu min al-arqa wal-asbi wa suduri rijal. فكانت الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر فلما توفي عمر أخذتها حفصة فكانت عندها فأرسل عثمان إليها أخذها منها وأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم فنسخوها في المصاحف وقال عثمان
idza ikhtalaftum faktubuha bilisanin Quraisy fa innama nuzila bilisanihim. Okey. Jadi ketika itulah di situ lagi lah Ibn Abbas ceritakan lagi Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit ketika itu. Waktu itu Zaid bin Sabit je lah orang yang tanggungjawab untuk mengumpulkan Al-Quran yang pertama. Dikumpulkan daripada tulang, daripada daun, daripada pelepah, daripada kulit kayu, hatta daripada hafalan-hafalan para sahabat ketika itu dikumpulkan. Kemudian masah itu dipindahkan pada Umar, kemudian pada Hafsah macam tadi juga diulang balik lah. Kemudian Uthman mengutuskan utusan kepada Hafsah, lepas tu memerintahkan ataupun mewujudkan satu lajnah ataupun unit penyusunan mushaf Al-Quran yang kedua. Kali kedua lah. Ini kita boleh lihat kalau nak hafal pun boleh hafal. Ataupun untuk pengetahuan kita, ada beberapa orang sahabat ni. 1, 2, 3, 4. 4 orang sahabat yang menjadi jawatan kuasa ataupun unit lah untuk penyusunan Al-Quran kali kedua ni lah, Resam Uthmani yang kita panggil sekarang ni. Tapi Khalifah Uthman bin Affan meletakkan syarat kepada 4 orang sahabat ni, sekiranya berlaku perbezaan dalam naskah Al-Quran yang kamu semua dapat, tulislah dia dalam lahjah Quraisy, kerana Al-Quran diturunkan di dalam lahjah Quraisy tersebut. Itulah panduan yang Khalifah Uthman bin Affan berikan kepada kita kata anggota-anggota lajnah ni lah untuk susun mushaf yang terkini ataupun dikenal sebagai mushaf Resam Uthmani. Ibn Athir menyambung lagi, fa'alu falamma nasakhu as-suhufi radduha Uthman ila Hafsah wa arsala ila kulli ufuqin bi mushaf wa hurika ma siwa dhalik wa amara an ya'tamidu 'alayha wa yad'u ma siwa dhalik فكل الناس رفع فضل هذا الفعل إلا ما كان من أهل الكفة فإن المصحف لما قدم عليهم فرح به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن أصحاب عبد الله ومن وافقهم امتنعوا من ذلك وعاب الناس فقام فيهم ابن مسعود وقال لا كل ذلك فإنكم والله قد سبقتم سبقا بينا فأربعوا على زلعكم ولما قدم على الكفة قام إليه رجل فعاب عثمان بجمع الناس على المصحف فصاح وقال اسكت فعن ملأ منا فعل ذلك فلو وليت منه ما ولي عثمان لسلكت سبيله. Okey, selepas dah siap mushaf tu, dah susun mushaf Resam Uthmani, dan Khalifah Uthman bin Affan memulangkan semula mushaf Al-Imam tadi kepada Hafsah. Jadi mushaf yang dah dibuat tu dihantar kepada semua wilayah-wilayah Islam lah ketika itu. Ada catatan yang menyeraikan kota-kota yang mendapat mushaf ini. Dikiranya kota-kota utama lah umat Islam ketika itu dalam wilayah kerajaan Islam, semuanya dapat satu mushaf untuk panduan. Dan yang selepas itu, semua mushaf yang selain daripada yang dihantar oleh kerajaan dilupuskan, dibakar, sebab tak timbul isu lagi dah. Jadi dikeluarkan juga perintah supaya mengikut mushaf ini, mushaf rasmi, dan meninggalkan yang selainnya. Maka semua orang ataupun umat Islam ketika itu tahu betapa bagusnya perbuatan ini, betapa penting, betapa baiknya usaha dan tindakan Khalifah Uthman ini, kecuali golongan ahli Kufah ni lah. Ahli Kufah yang kata pengikut Abdullah bin Mas'ud ini. Mereka apabila mushaf tu sampai ke kota Kufah, Ibnu Al-Athir menceritakan bahawa golongan pengikut Abdullah bin Mas'ud ni imtana'u min dzaka, mereka tak mau, mereka macam tak maulah, tak nak ikut. Tak nak ikut apa yang mushaf yang diberikan oleh Uthman tadi. Wa'abunah. Jadi hal ini menyebabkan kita kata mereka ini
ditempelak lah kan, dicaci lah. Dia kata, oh apa ni, tak nak ni. Jadi ialah benda yang dah kita kata dah disepakati umum kan, para sahabat, tabi'in semua dah sepakati itu, mereka tak nak. Hal yang menyebabkan kekecohan sekali lagi. Fakau mafi Ibnu Mas'ud. Jadi akhirnya Abdullah bin Mas'ud sendiri yang meleraikan. Okey. Beliau terangkan balik, qulu zalika fa innakum wallahu qad sabaqtum sabqan bainan farmu ala zalaikum. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud ni dikata dia menenangkan balik. Dia kata, ya betul, kamu semua ni adalah mengatakan kepada para sahabat tadilah, ya, sahabat yang setuju tadi, Abdullah bin Mas'ud ni mengakui lah bahawa mereka ni telah kata mendahului meluk Islam. Mereka sepatutnya diikutilah nak menenangkan keadaan ketika itu. Jadi itulah jadi kita kata kekecauan yang berlaku berkenaan dengan mushaf yang Khalifah Uthman hantar ke Kufah ketika itu. Lepas tu ada lagi, faqam ilahi rajulun, ada lagi seorang lelaki bangun, fa'aba Uthman, orang ni mengejilah, mengutuk-ngutuk Uthman kerana mengumpulkan Al-Quran ni lah. Fasaha wa qala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud balas balik. Sekiranya Abdullah bin Mas'ud ni terpaksa menenangkan keadaan yang kita kata pengikut dia sendirilah, pengikut dia sendiri yang terlampau taksub tu. Abdullah bin Mas'ud terpaksa tenangkan. Abdullah bin Mas'ud kata dia, uskut, diam engkau. Kalaulah aku berada di tempat Uthman, aku akan buat seperti mana yang dilakukan oleh Uthman. Jadi itulah nak kata, akhirnya Abdullah bin Mas'ud terpaksa menenangkan sendiri keadaan ketika itu akibat daripada pengikut dia yang lebih sudu, lebih sudu daripada kuah. Macam mana tu, lebih kuah daripada sudu lah. Terlampau over sangat. Itu antaranya lah. Jadi saya rasa berkenaan ahli Kufah ni, penduduk Kufah ni tak dibincangkan di kebanyakan buku ulum Quran. Mungkin kalau yang terjemah ni tak dibincangkan sangat. Kalau ada pun mungkin terpaksa kita rujuk kepada teks-teks yang asal. Rupanya ada yang menolak cadangan pembukuan Al-Quran ini. Yang kita tahu sekadar seolah macam dah diterima kan, rupanya ada yang menolak. Dia pengikut daripada Ibnu Mas'ud. Okey, kita selesai untuk kisah yang kisah yang ke berapa? Kisah 7. Itu kisah ke-8. Saya kena kisah 8. Pada tahun ke-35 Hijrah. Okey, pada tahun ke-35 Hijrah, iaitu peristiwa pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Jadi kita lihat dalam Ibnu Athir ditulis Zikru Maqtali Uthman pada halaman ke-58 jilid yang ketiga. Jadi kalau tahun yang 35 menandakan tahun yang terakhir lah, 12 tahun pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan bermula daripada tahun ke-24 Hijrah. 12 hingga 24. Umar Khattab 10 tahun, Uthman 12 tahun. Okay. Kenapa kita tengok kisah yang berkenaan dengan pembunuhan Khalifah Uthman ni? Sebab inilah kita kata peristiwa yang menjadi titik tolak kepada fitnah dalam kalangan sahabat ketika itu. Tabi'in pun ketika itu berlaku fitnah yang besar kepada umat Islam. Kerana kat situlah ada disebut tentang kemunculan golongan Sabaiyun, golongan Abdullah bin Sabah yang dikatakan ini memecah belakang umat Islam, akhirnya menyebabkan terjadinya perselisihan faham, lepas tu sehingga menyebabkan khalifah sendiri dibunuh, dibunuh oleh pemberontak. Lepas tu akhirnya memberi kesan kepada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Talib. Selepasnya berlaku perang Siffin, perang Jamal, akhirnya barulah ditenangkan, keamanan menjadi dicapai pada tahun ke-40 Hijrah. Itu kita akan tengoklah pada minggu depan, pada tahun Amul Jamaah.
ketika itu umat Islam kembali bersatu. Dapat disatukan apabila Sayyidina Al-Hasan menyerahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika itu dikenali sebagai Amul Jamaah, tahun perpaduan ataupun kesepakatan. Macam tu. Jadi itu yang selepasnya. Jadi untuk hari ini kita lihat tentang pembunuhan Khalifah Uthman. Saya tidak berniat untuk menceritakan tentang konflik yang berlaku ketika itu yang melibatkan perselisihan faham, melibatkan konflik antara penduduk Mesir, penduduk kita kata Iraq dan Mesir dan sebagainya, sehingga menyebabkan muncul idea ataupun gesaan untuk melucutkan jawatan khalifah pada Uthman bin Affan. Kemudian akhirnya dengan datang dengan tuntutan untuk membunuh ataupun mengambil mereka golongan pemberontak ni nakkan Marwan bin Al-Hakam yang merupakan setiausaha kepada Khalifah Uthman ketika itu, kerana Marwan ni dikatakan bertanggungjawab menipu menyebabkan diorang ni tertipu dan sebagainya. Jadi mereka tak berhati nakkan Marwan untuk dibunuh. Banyaklah, itu semua kita boleh bacalah nanti dalam buku ada ceritakan. Panjanglah cerita dia kalau saya nak bacakan dalam Ibn Athir ini. Cuma apa yang saya nak ketengahkan, apa yang saya nak baca malam ini adalah berkenaan dengan catatan yang saya rasa mungkin hanya dalam kitab Al-Kamil disebut, kan, saya tak pasti mungkin dalam Tabari pun ada, tapi dalam Tarikh Khulafa saya tengok tak ada riwayat ni berkenaan dengan siapakah yang membunuh Khalifah Uthman bin Affan. Jadi biasa kalau kita lihat dalam buku-buku yang menceritakan sejarah pembunuhan ni, tidak diceritakan siapakah orangnya. Mungkin disebabkan oleh ada berlaku khilaf, sebab ketika itu kalut kan. Jadi macam Madinah pun diserang oleh pemberontak yang tidak diketahui asal-usul mereka dari mana kan. Kat situ ada menyelinap orang yang itu mungkin yang dikatakan munafik, orang Sabaiyun ni lah, yang tidak dikenali, sahabat pun tak kenal, tapi dalam riwayat Ibnu Athir disebut namanya. Mereka ni ada 3 orang. Ada 3 orang lelaki yang terlibat secara langsung membunuh Khalifah Uthman bin Affan di rumahnya. Okay, kita lihat. Kita baca. Qala al-musannif qala falamma kharaja Muhammad wa arafu inkisarihi thara katira wa Sudan bin Hamran wal Rafiqi فضربه الغافقي بحديدة معه وضرب المصحف برجله فاستدار المصحف واستقر بين يديه وسالت عليه الدماء وجاء سودان ليضربه فأكبت عليه امرأته واتقتت السيف بيدها فنفح أصابعها فأطن أصابع يدها وولت فرمز أو راكها وقال إنها لكبيرة العجز وضرب عثمان فقتله. Okey, ini satu riwayat satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Athir berkenaan dengan peristiwa pembunuhan tersebut berlaku di dalam rumah khalifah sendiri. Kita boleh bayangkan macam mana rumah seorang khalifah itu dah menjadi dah tak selamat, sehingga diceroboh oleh kita pemberontak ni lah. Tapi dalam riwayat ini menyebut 3 nama. Yang pertama Qatirah, yang kedua Sudan bin Hamran atau Hamaran, dan yang ketiga Al-Rafiqi. Jadi saya tengok juga dalam rujukan yang lain tidak diterangkan siapakah mereka ni. Kira macam mereka ni tidak dikenali lah kan ketika itu. Tapi ada riwayat yang Ibn Athir datangkan ada menyebut namanya. Mungkin kalau ada catatan ataupun keterangan tentang 3 orang ni, mungkin kita boleh lihat nantilah siapakah mereka sebenarnya. Mereka ni lah yang ada di rumah Uthman bin Affan, Khalifah Uthman bin Affan. Jadi dalam ni disebut Muhammad. Muhammad tu siapa? Muhammad tu Muhammad bin Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu Muhammad bin Abu Bakar ni
turut serta. Asalnya beliau tak puas hati juga dengan Khalifah Osman. Beliau antara yang menceroboh masuk ke rumah Khalifah Osman dan hampir-hampir membunuh Khalifah ketika itu. Dah pegang janggut dah. Muhammad dah pegang janggut ni. Muhammad Abu Bakar dah pegang janggut Khalifah Osman ni. Lepas tu ketika itu Osman sempat tegur dia. Macam itulah ayatnya. Osman kata, kalaulah bapak kau tahu apa yang kau buat ni, mesti dia akan menyesal dengan kamu ataupun sedih dekat kamu. Bila Khalifah Osman sebut macam tu, Muhammad tak jadi nak melepaskan janggut Khalifah Osman, kemudian terus keluar daripada rumah beliau. Ketika itulah tiga orang ni lepas kejadian itu, Muhammad dah keluar, tiga-tiga orang ni pula masuk subuh datang rumah. Macam mana dah? Ada yang menceritakan melalui atas bumbung rumah, ada masuk daripada tingkat atas rumah Khalifah Osman, turun, terus pergi subuh. Khalifah Osman yang ketika itu sedang membaca Al-Quran. Jadi diceritakan macam ni, macam mana kejamnya, betapa dahsyatnya, kata pengajarnya mereka ni. Fadrabu Rafiqi bihadidah. Pertama sekali apa kita kata Al-Rafiqi. Dia ni pukul Osman bin Affan dengan besi. Pukul Osman ni. Darah. Wadarabal al-mashaf bi rijlihi. Lepas tu dia pukul ataupun kita kata sepak lah kan Al-Quran dengan kaki dia. Alhamdulillah. Dahsyat lah. Sebab Osman bin Affan telah waktu tu sedang baca Quran. Khalifah tengah baca Quran. Habis semua sepak, pukul. Lepas tu wasal alai dima, becik darah. Kalau kita bayangkan Allah, seksanya. Macam ni sekali Khalifah dibunuh. Inilah riwayat yang cerita dah tentang peristiwa pembunuhan tu. Waktu datang Sudan ni, datang dia pukul. Wadrabu fa'aqab alaihi. Waktu nak pukul, kita kata nak libas lah. Itu ketika itu isteri Saidina Osman, yang dalam riwayat menyebut namanya Nailah al-Farafisah. Farafisah tak saya. Nailah ni datang nak halang, terkena tangannya. Lepas tu wattaqata saif biyadiha fa nafakha asabi'aha. Terpotong jari dia sekali. Masya-Allah. Kita tak boleh bayangkan ketika itu. Jadi habis lembar-lembar masalah Al-Quran yang ada ketika itu yang dipegang ataupun yang dibaca oleh Osman tadi, habis kena percikan darah. Wa qala innaha lakabiratun ajuz. Ketika itu Osman dah tua dah kan. Saya 80 lebih tahun umurnya ketika itu, dah tua sampai situ sekali. Wa daraba Uthman faqatal, akhirnya Osman dibunuhlah, dilibas dengan pedang. Itu satu riwayat yang pertama. Bila sebut riwayat, kita nak tahu, kita boleh tahulah qala ni, bila ada qala, itu menunjukkan dia daripada satu riwayat. Jadi sebab Ibn al-Athir dia menghimpunkan riwayat-riwayat. Itulah maksudnya. Wakilah, dan dikatakan juga, yang kedua pula, alladhi qatalahu Kinanah bin Bishri at-Tajibi. Ini kata Kinanah. Kalau yang pertama tadi Sudan. Sudan pukul. Okey. Yang kedua Kinanah. Kedua kata Kinanah yang bunuh. Itulah orang yang tak famous. Mereka ni montak yang kita kata tak kenal asal usul mana kan. Itulah yang kata, ada yang kata itu adalah perancangan musuh-musuh Islam, golongan Sabain. Mereka tak puas hati, mereka menyelinap masuk lah. Wa kana Uthman ra'an Nabi SAW tilka lailah yaqulu lahu. Ketika malam itu sebelum kejadian tu, diceritakan bahawa Khalifah Uthman bin Affan bermimpi menjumpa Nabi SAW, dan baginda berkata kepada Uthman, innaka tuftiru lailata indana. Engkau akan berbuka puasa pada malam hari nanti bersama kami. Maksudnya Uthman tahulah itu apa, kita kata beliau akan berbuka dengan Nabi, maksudnya sebelum sempat beliau berbuka dia kata seolah macam bersama Nabi lah. Tak dapat berbuka dunia tapi berbuka di syurga, macam tu. Dikatakan Nabi dah kita kata apa, Nabi dah bagi tahulah dalam mimpinya. Falamma qutila saqata min damihi ala qaulihi ta'ala fasayakfikahumullah. Okey.
Ini surah Al-Baqarah ayat 137. Jadi ketika mana riwayat ni menceritakan lagi lah detail kita kata sehingga darah yang terpercik pada Mashaf Uthman ni jatuh dekat ayat ni lah, ayat yang ke-137. Fasayakfikahumullah. Ketika itu wadakhala ghilmah li Uthman ma'al qaum liyansuruhu wa kan Uthman qad i'taqa man kaffi yadihi minhum. Ketika itu Uthman dah dibunuh, dah syahid. Ketika itu barulah masuk, kita kata Umar Uthman ni berjaya diserbu masuk nak tolong dengan anggapan Uthman belum dibunuh lagi. Tapi ketika mana Rilmah ni kita kata budak lah, kita kata pembantu Uthman yang dapat masuk ketika itu. Dia nampak apa dia kata mereka ni dia nampak siapa yang masuk dalam rumah Uthman tu, nampaklah pembunuh tu ada lagi kat situ dengan baru lepas membunuh Uthman lah. Lepas tu apa yang pembunuh tu buat, kita lihat, kita baca sikit. ودخل غلمة لعثمان مع القوم لينصره وكان عثمان قد اعتق من كف يده منهم فلما ضربه السودان ضرب بعض غلمان ركبة السودان فقتله ووثب قطرة على غلام فقتله وانتهبوا ما في بيتي وخرجوا ثم أغلقوه على 3 قتلى فلما خرجوا وثب غلام لعثمان على قطرة فقتله وثار قوم فأخذوا ما وجدوا حتى أخذوا ما على النساء وأخذ كلثوم التجابي ملاءة من على النائلة فضربه غلام لعثمان فقتله وتنادوا أدركوا بيت المال ولا تسبقوا عليه فسمع أصحاب بيت المال كلامهم وليس فيه إلا غرارتان فقالوا النجاة فأين القوم إنما يحاولوا الدنيا فهربوا وأتوا بيت المال فانتهبوه وما الناس. Inilah kemuncak dari peristiwa macam mana apabila Khalifah Uthman dah dibunuh. Nak diringkaskan cerita, barulah kita kata rumah Uthman tu dapat dimasuki dengan hasrat, dengan tujuan untuk menyelamatkan Khalifah daripada dibunuh. Tapi Khalifah sudah dibunuh. Tapi kat situ diceritakanlah, Ibn Athir menceritakan dalam riwayat ini berlaku pergelutan antara kita kata pembantu-pembantu Uthman yang ada dalam rumah tu, seolah macam nak tangkap pembunuh tu. Tapi seorang demi seorang dibunuh. Apabila mereka nak menekam ataupun menangkap pembunuh tu, seorang dibunuh. Jadi macam Masya Allah, kita tak boleh bayangkanlah betapa tragisnya ketika itu di rumah Khalifah Uthman, darah mengalir dengan begitu banyak, ramai yang meninggal ketika itu. Jadi nak kata semua itulah berpunca ataupun dilakukan oleh 3 orang tadilah, 3 orang pembunuh tadi. Tapi kat sini disebut kinanah. Jadi mungkin ada khilaf kot daripada tadi. Qatirah Sudan dengan Al-Rafiqi. Lanah bin Bishr. Itulah mungkin kita pun tak pastikan mana yang riwayat yang sebenar tentang pembunuh tu. Lepas tu kita lihat, selepas dah habis dah bunuh, apa lagi, bukan tu saja, tak cukup lagi. Pembunuh-pembunuh ni pergi ambil, rampas, selongkar semua apa yang ada dalam rumah khalifah tu. Masya Allah. Dia ambil semua, dia rampas. Hatta akhazu ma'ala nisa, yang dipakai oleh orang perempuan kat situ turut dia ambil, dirampas, dirakut. Mungkin ketika itu dia orang ni tak berani nak buat apa, habis semua dia ragut satu-satu. Lepas tu ketika itu juga ada yang menyebut, kita kata dalam keadaan yang gawat tu, sebabkan kita kata pembunuh ni bukan saja membunuh, mereka ni merompak
mengambil apa yang habis dibolot dalam rumah khalifah tu. Jadi ada yang menjerit, ada yang menyeru waktu nadau. Mereka dah tahu, mereka ni dah tahu tentang Baitul Mal. Jangan bagi mereka sampai dulu Baitul Mal. Jadi macam agak pelik lah, seolah-olah macam bila dikata macam tu, seolah macam memberitahu bahawa okey, Baitul Mal berada dalam keadaan yang tidak terkawal. Wallahualam, kita pun tak tahu macam mana keadaan ketika itu. Tapi kita boleh cuba memahami ketika itu, sepertinya tujuan ataupun boleh jadi tujuan seterusnya selepas merompak, membunuh Khalifah Osman satu, merompak harta benda yang ada dalam rumah khalifah. Yang ketiga, mungkin sasaran mereka adalah Baitul Mal. Seolah macam tu mereka ni dah merancang. Sebab tu kita tak tahu adakah mereka ini, kita tahu siapa ni, adakah orang datang dari mana tahan, sebab memang niat seolah macam dah dirancang. Jadi bila dah ada orang bagi tahu, mungkin ada yang mengetahui bahawa sasaran seterusnya adalah Baitul Mal. Kemudian mereka ni pun pergi. Fasami ashabul Baitul Mal kalamu walaysa fihi illa akil. Jadi bila kita kata pegawai ataupun orang yang menjaga atau sahabat yang bertugas menjaga Baitul Mal tu dengar ungkapan ataupun kata-kata tadi tu, suruh pergi tengok Baitul Mal, pergi dah tak sempat. Baitul Mal pun dah dirompak. Walaysa fihi illa hiratan. Ni saya tak jumpa apa maksud dia, tapi mungkin sikit sangat lah, habis semua dibolot semua oleh pembunuh tadi tu. Masya Allah. Faqalu an-najatu fa'ainal qawm innama yuhalau dunya. Itulah dia yang terjadi apabila manusia ni nakkan dunia. Sampai itu sekali. Yuhawalu dunya. Faharabu wa atau Baitul Mal fantahawu wa mahsyana. Habis semua. Habis semua dirompak. Wa majannas. Kemudian orang penduduk Madinah ketika itu jadi kalut, jadi kecoh ketika itu. Memang kita rasa macam kalau kita berada di situ, Masya Allah, kita tak boleh bayangkan betapa kalut cemasnya ketika itu. Itu kemuncak dia. Belum lagi kita baca tentang sebelum tu, sebelum terjadinya pembunuhan ni pun dah kalut dah. Para sahabat semua pun macam-macam. Mereka ada macam persisang faham dan sebagainya. Itu kita boleh bacalah pada sebelum pembunuhan tu. Jadi kita nak tengok tentang apa yang berlaku ketika pembunuhan tu dan apa yang terjadi selepasnya. Jadi kita boleh simpulkan, kita bersimpulkan untuk riwayat ini, Ibnu Al-Athir mendatangkan nama orang yang bertanggungjawab membunuh Khalifah Uthman bin Affan. Tadi itulah Qatirah, Sudan dan Al-Ghafiqi. Juga dalam riwayat yang lain, beliau datangkan nama nama Kinanah bin Bishri Al-Tajibi. Wallahualam, kita tak tahu. Itu riwayat lah yang disampaikan kepada kita. Tapi nak diceritakan, mereka ini bukan dikenali, bukan ma'ruf. Orang luar lah, orang asing, kita tak tahu datang dari mana mereka ni. Yang kedua, mereka bukan saja membunuh, kemudian merompak lagi. Bukan merompak rumah khalifah saja, Baitul Mal pun dirompak sekali. Habis Baitul Mal. Masya Allah. Dah khalifah dah mati, khalifah dah terbunuh, habis. Dirompak habis dalam Baitul Mal. Begitu, Masya Allah, kita tak boleh bayangkan. Jadi itulah kesan daripada rompakan tersebut, kesan daripada pembunuhan khalifah tersebut berlaku huru-hara ketika itu di Madinah. Tapi tidak diceritakan pula adakah mereka ini dibunuh ataupun tidak, wallahualam. Ni setakat yang kita baca daripada riwayat Ibnu Al-Athir lah. Mungkin kalau kita jumpa dalam catatan yang lain, wallahualam, adakah diceritakan mereka ini dibunuh ataupun tidak. Ya, saya baru teringat. Mereka ini tidak dibunuh. Ada satu riwayat yang saya ingat, mereka ini tidak dapat dibunuh, mereka hilang macam itu saja. Itulah yang menjadi punca konflik yang berlaku pada era pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib
untuk menggesa khalifah mencari siapa pembunuh Khalifah Osman. Sebab itu Masya Allah. Tak boleh nak fikir macam mana. Bunuh, fuk, lesap. Habis para sahabat semua berselisih faham, berkhilaf. Dan tak tahu apa nak buat. Itu kat situ pada zaman pemerintahan Khalifah Ali ke pula. Ijtihad macam mana Khalifah Ali lakukan selepas syahidnya Khalifah Osman bin Affan. Okay, kita lihat sikit lagi. Ada riwayat yang lain. Waqila innahum nadamu ala qatlih. Wa amma Amru bin al-Hamqi fawathaba ala sadrihi wa bihi ramki fata'anahu tis'a tana'at. Qala fa'amma al-thalathu minha fa'ini tana'tahunna iyyahu lillah. Wa amma sittu falima kanat fi sadri alaihi wa aradu qata'u ra'sahu fawaqa'tu na'ilah alaihi wa umul banin fahisnin wa darabna al-wajhi فقال ابن عباس اتركه وأقبل أمير بن ضابي فوثب عليه فكسر سلعا من أضلاعه وقال سجنت أبي حتى مات في سجنه. Okay, ni ni kisah lah, tambahan lah kata apa, menyesal lah, menceritakan tentang penyesalan salah seorang sahabat ketika itu, Amru bin al-Hamqi. Ni diceritakan fawasaba ala sadrihi wa bihi ramki fatatis antanat. Tak boleh kita tengok ni. Ini riwayat yang kata kita boleh skip lah. Okay, tak apa. Okay, terus sambung. Wa kana qatlihi li 18 khalat min dhil hijjah sanatu 35 yawm al-jum'ah. Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada 18 Zulhijjah khalat min Zulhijjah sanah 50 pada tahun 35 Hijrah, Zulhijjah tahun 35 Hijrah pada hari Jumaat. Wa kana khilafatihi 12 sanah, 12 tahun pemerintahan, illa 12 yawman. 12 tahun 12 hari. Wa qila illa ada kata 18 hari. Qila bal kana qatluhu sanatun 36 di 18 khalat min Zulhijjah sanatu 36. Ada pendapat mengatakan pada tahun 36 Hijrah, 36. Qila bal qutila ayyam tashrik wa kana umruhu 82 sanah. Dikatakan ketika itu Khalifah Osman dibunuh pada hari Tashrik. Ketika itu umur khalifah adalah 82 tahun. Dah tua dah tu sebenarnya. Memang dah tua dah. Waqila 88. Dia kata pendapat 88 tahun. Waqila 90 sanah. Dia kata 90 tahun. Waqila ada lagi pendapat 75 pula tahun. 75 tahun. Waqila 86 sanah. Ada lagi dapat mengatakan 86 tahun. Itulah penutup bagi kisah tragedi pembunuhan Khalifah Osman bin Affan. Jadi saya ulang semula. Saya ingatkan semula bahawa berkenaan dengan terjadinya pembunuhan atau peristiwa pembunuhan tu. Kita tak baca lah yang awal-awal tu. Dia agak rumit sikit lah. Mungkin kita boleh baca melalui buku lah untuk memahami lebih lanjut kenapa berlaku perselisihan yang sehingga membawa kepada pembunuhan Khalifah Osman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardahu. Intaha wallahu a'lam. Selesai untuk kita baca dua kisah pada malam ini berkenaan dengan pembukuan Al-Quran pada zaman Khalifah Osman dan juga pembunuhan beliau. Okey. Begitulah ceritanya. Jadi Cik Suhail tak dapat sertai
Jadi kita buka lah, Ustaz Fatih pun ada. Kalau Ustaz Fatih ada nak kongsikan berkenaan dengan kisah ini, silakan Ustaz. Kita ada Ustaz Fatin, kita ada Wan Nur Amira, kita ada Naziratul Dayah, namanya kat sini. Begitulah ceritanya. Okay, sama-sama itulah untuk ini. Orang tak sempat nak selamatkan Osman. Itulah macam tadi Alif kata kan. Ada masuk ikut tingkap, ada masuk ikut bumbung, segala-gala lah. Ya, memang begitulah keadaannya. Jadinya, kalau kita tengok dalam dua riwayat yang tadi Alif sebut tu pun, satu riwayat memang katakan yang tiga orang tu lah, si Qatirah Sudan dengan Rafiki tu. Tapi satu lagi riwayat kata Kinanah bin Bishir tu, lepas dia bunuh, barulah orang dapat masuk rumah Osman. Tapi waktu orang masuk, nampak si tiga orang tu yang dekat situ Kinanah tu dah tak ada. Oh, okey. Satu riwayat kata tiga orang tu bunuh, satu riwayat kata Kinanah ni yang bunuh sebenarnya. So, dia sebab apa, keadaan yang begitu huru-hara, jadi susah kita, kalau saya akan katakan begitulah. Sebab kalau kita tengok dalam riwayat lain pun, dia tidak dapat ditentukan siapa yang sebenarnya membunuh. Tapi kalau kita tengok tindakan yang berlaku selepas kematian Osman itu, sebab wafat Osman, macam mana ada sebahagian sahabat yang diambil keputusan untuk menghukum sendiri pembunuh Osman. Kalau yang lepas-lepas ni lah, bukan tanya lepas ni. Waktu zaman Ali itu, salah satu yang menyebabkan huru-hara zaman Ali itu sebab ada sahabat yang jatuhkan hukuman itu sendiri. Dia orang tahu ke Ustaz? Mereka ni tahu ke? Mereka ni tahu ke siapa yang bunuh tu? Ke macam mana? Ke atas sebab ijtihad dia? Itu pandangan dia orang lah. Kiranya mereka pandangan, dia orang ada saksi yang katakan orang tu yang bunuh. Maksudnya sahabat ni adalah kalangan sahabat khasnya keluarga Osman lah. Dia orang tak boleh nak ni dah tunggu khalifah lambat sangat. Lagipun khalifah pun, Ali pun belum jadi khalifah waktu tu. Khalifah kan waktu tu kan ada satu macam kita kata vacuum. Tidak ada khalifah. Kan yang Kufah nak baik si Ali tak nak. Yang Damsyik baik si Muawiyah. Yang dekat Madinah baik si Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Kan? So terjadinya pembunuhan itu, bunuh balas itu, dia berlaku ketika tidak ada khalifah yang sebenar. So bila Ali dah naik, barulah ada sahabat tanya, macam mana kes bunuh tu? Aku nak kata macam mana? Aku bukan khalifah masa tu, aku tak ada kuasa. So itu antara riwayat yang selepas-lepas lah tu, tak apa, mungkin lepas ni kita akan jumpa riwayat tu. Tapi kalau tanya saya, kalau ikut memang nampak Ibnu Asir lah yang ada nyatakan siapa pembunuhnya. Dalam Tabari ada sebut juga, tapi Tabari dia bersifat mengumpulkan riwayat. Jadi kita tidaklah kata dia tidak sahih, tapi sebab Tabari tu style menulis dia adalah dia kumpulkan segala riwayat di zaman dia. Jadi antara riwayat ni adalah riwayat yang inilah. Apa pandangan, apa riwayat yang kata tentang pembunuh Osman. Caranya orang-orang inilah. Sebab kita nak kata siapa betul-betul, agak ni macam Ali kata, Ibnu Asir dah sebut secara jelas. Yang lain dia tidak sebutkan secara jelas sebab keadaan begitu hiruk pikuk huru-hara masa tu. Dan lagi pun Ustaz, yang kata pasal golongan Sabak tu dia celah mana pula Ustaz? Kalau yang pendapat yang kata Sabak ni. Sebab ya tu yang waktu mula-mula dia orang datang. Oh, okey. Yang tadi Alif sikit tu, itu cerita Sa'iyah kat situ. Oh ya, okey. Dia orang datang daripada Mesir, daripada Kufah, daripada semua tempat tu kan. Mula-mula kan datang, lepas tu disuruh balik, dia orang balik. Dia orang balik tu kan, dia orang jumpa satu utusan tu, yang kononnya katakan Osman yang hantar utusan tu. Sebab ada khalifah kat situ. Kat sini yang dia orang main ni, sebabnya ni main tu. Okey. Itu sebab dia pelik sebab surat tu sampai dekat tiga kelompok yang patah balik ni serentak. Okey. Memang perancangan tu. Sebab Mesir hala ke utara, yang Kufah hala ke bukanlah utara sangat, dia timur laut kan. Daripada Madinah tu, timur laut dengan utara kan.
Tapi surat tu boleh sampai sentak dekat dua-dua kumpulan yang tengah patah balik. So diorang dua patah balik, berjumpa balik dekat rumah Osman tu. Tu yang pelik tu sebenarnya. Macam mana diorang boleh jumpa? Macam mana boleh datang serentak? Sebab itu yang dan tu yang jadi tafsiran, jadi macam tapi tak ni sebab depan-depan ni ada lagi cerita yang risau, ada lagi cerita pasal Osman ni tak ada lagi sebenarnya. Itulah. Ada. Sebab dia waktu nak selesaikan konflik Osman ni, nanti dia akan cerita keluar segala nak kata helah-helahnya, nak keluarlah segala tipu dayanya yang selepas ini, kisah yang selepas ini, bukan kat sini, kisah lepas ni. So zaman Ali Ustaz? Zaman Ali? Zaman Ali lah. Dia nak kata zaman Ali pun boleh lah zaman Ali, tapi dia zaman sebelum Ali pun ada kan, kata ada zaman vacuum tu kan. Zaman vacuum tu dah ada kisah waktu tu. Kisah terhadap pembunuh Osman. Dah ada dijalankan oleh sahabat. Dan juga sahabat waktu tu. Itu yang jadi huru-hara lagi tu, sebab dia jatuhkan hukuman sendiri tanpa tunggu pemerintah. Akan jadi selalu. So benda ni lah kita membaca, kita study kan, kita nak bayar apa yang jadi. Yalah, mana ada keluarga apa-apa semua kan. Tapi hakikat tu. Tapi itulah saya sebenarnya lagi setuju lah dengan cara yang buat macam ni. Minta maaf 2 minggu lepas tak datang, saya tengok sikit. Kita tak nak pergi satu-satu tu detail sangat. Kita go through je, senang. Waktu dulu masa mula-mula saya kata kita nak go through, kalau boleh jangan skip benda ni sangat lah. Sebab nak cerita Osman ni dibunuh, dia punya kes memang kes surat tu juga. Surat yang di awal fasal yang ni. Dekat awal fasal ni cerita pasal surat tu. Betul, ya dia. Itulah panjang. Tapi Ustaz tadi pun dah nampak dah gambaran sikit tadi. Tak apa. Tengok macam mana ni kan, riwayat yang kata kan sampai dikatakan darah yang Osman kena, darah Osman tu dia terpetik ke ayat fasayakfikahumullah kan. Maka Tuhan akan selamatkan kamu daripada mereka kan. So dia klise tu, drama dia betul kalau kita baca betul-betul. So ni antara riwayat-riwayat yang ada. Tapi itulah, ini adalah pada pandangan Ibnu Asir. Ingat pada pandangan Ibnu Asir, inilah riwayat yang paling sahih. Inilah riwayat yang paling tepat yang menceritakan tentang pembunuhan Osman berbanding dengan riwayat-riwayat yang lain yang ada. So dijalankan tashihnya ke tahqiq ke, kita boleh kata apa-apa sekalipun, tapi pada pandangan Ibnu Asirnya inilah riwayatnya. Itulah saya tengok yang sebelum ni pun tak ada riwayat lain. Apa? Dalam kisah Ibnu Asir ni, dalam kisah kami ni pun, sebelum daripada kisah ni tak ada riwayat lain. Tu riwayat yang pertama dan last yang menyebut nama. Ini pada pandangan, sebab dia memang dah katakan dia akan tashih dulu mana-mana riwayat. Ini style dia lah. So tak apa lah. Tapi apa pun ini pandangan dia. Pandangan sejarawan lain pula. Apa yang kata tadi, dalam Tarikh Khulafah tak ada kan riwayat ni. Ya betul, Tarikh Khulafah tak ada. Pada pandangan Asyuti lain ceritanya. So kita sebagai pengkaji sejarah, kita cuba kumpulkan, kita cuba saring lah yang mana satu. Kalau kita terima riwayat yang ni, kenapa kita terima? Kalau kita terima riwayat yang ni, kenapa kita nak terima? So ada sebab kenapa Ibnu Asir terima riwayat ni, ada sebab kenapa As-Suyuti tidak terima riwayat ni. So itu akan berbalik pada historiografi lah, pada kritikan fakta lah. So benda tu next lah, ni kita go through dah ceritanya. So panjang sangat cerita yang tu, kita go through lah. Okay, betul Ustaz. Masih banyak Ustaz. Okay Ustaz. Semua dah pergi lah. Dah balik. Okay Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi kita dah lihat Ustaz Fatin ada menjelaskan tentang kita kata riwayat yang didatangkan oleh Al-Imam Ibnu Athir tentang pembunuh Khalifah Uthman bin Affan. Begitulah ceritanya. Okay, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri kelas kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna insana fi khusr illa alladhina amanu tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.